Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita dah masuk tajuk wudu. Kita berhenti hari itu ni yang pertama niat ke ataupun yang kedua? Yang pertama, yang ketiga. Nah, kita masuk pada fardu wudu yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi. Amin. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan basuhlah tangan-tangan kamu hingga ke siku. Basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Bagi kita Imam Syafi'i, hak fardu wudu ada yang disebut dalam Al-Quran ni sahajalah, berbeza dengan mazhab-mazhab lain. Berbeza dengan mazhab-mazhab lain. Hak mazhab lain tu, contohnya hak imam-imam lain, contohnya Imam Ahmad, Imam Malik, dia ambil hak Al-Quran ni hanya fardu wudu, dia ikut hak ayat ni sahaja, iaitu ada 4. Setengah-setengah mazhab banyak hak fardu wudu dia. Termasuk tu kita Imam Syafi'i ni sempurna sungguh. Bukan hanya kita buat yang fardu, kita tambah lagi yang sunat, termasuk jugalah sunat muakkad. Kerana hak mazhab lain, hak sunat yang kita buat tu adalah wajib bagi mereka. Sebagai contoh, berkomor-komor adalah wajib bagi Imam Ahmad.
Masuk air dalam hidung wajib bagi mereka. Kalau sapu kepala bagi Imam Hanafi 1/4 kepala tu macam kita dah buat tu ikut hak Imam Hanafi hak kita ambil di buh tengah-tengah tu 1/4 itu hak Imam Hanafi. Kalau Imam Ahmad seluruh kepala. Cuma hak kita Imam Syafi'i walaupun dengan surat rambut. Tu kadang-kadang kita tuan-tuan kalau depa tengok kita imam-imam lain, tengok kita hak mazhab lain, depa tengok kita sembahyang tak sah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang berkomok pun tak. Kadang masuk dalam yang hidung pun tak. Kadang-kadang hak kita sebut tadilah umpama tadi ni umpama basuh kepala. Kalau kita ikut hak kita ni tak sah dah bagi depa. Cuma kita ni walaupun kita buat yang fardu-fardu, tak lupa juga kita menyempurnakan hak wudu, kita buat hak sunat-sunat. Nanti kita akan jumpa nanti menyempurnakan wudu, iaitu 18 penyempurnaan wudu, iaitu hak sunat-sunat. Walaupun kita buat dah hak 6 fardu ni, kita tambah lagi hak sunat-sunat bagi hak mazhab lain. Yang tu adalah wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka. Tapi tak apalah kita ni. Imam Syafi'i kalau setengah di ketat lain, kalau kena surat rambut, bukan kata surat rambut hak ujung tu. Contohnya rambut dia ada selai. Dia ambil air tu tak di hak ujung rambut dia, sah dah bagi Imam Syafi'i. Cuma kita taklah macam tu. Selalunya kita sapu di ubun-ubun tu ikut hak pendapat Imam Hanafi. Tapi kalau kita nak dapat pahala yang sempurna, ialah menyapu sekalian kepala. Nanti kita akan jumpa. Baik. Yang ketiga ni dia kata membasuh kedua tangan. Kalau Imam Ahmad ni membasuh, kalau tidak melalukan tangan pada anggota yang basuh tak sah dah. Tu kita membasuh melalukan tangan di atas anggota yang basuh tu hukum apa? Hukum sunat. Kita melalukan air tu. Kita ambil air, letak atas tangan tu, kita gosok-gosok tu. Gosok-gosok tu hukumnya sunat. Tapi bagi Imam Ahmad, hak gosok tu adalah wajib juga. Tak gosok, tak sah dah. Tapi kita sunat melalukan tangan di atas anggota yang dibasuh. Satunya kita dah buat okeylah. Tapi kalau kita buat macam tu, sah dah hak kita Imam Syafi'i ni. Cuma kita nak sebut tadilah, kalau boleh kita buat menyempurnakanlah wuduk kita. Maksudnya kadang-kadang orang tanya, Ustaz, boleh tak kita nak ikut hak sentuh perempuan yang bukan mahram, boleh tak? Boleh dengan syarat nak ikut semua. Kalau hak ikut Imam Hanafi, hak kita mula-mula pun tak sah dah wuduk kita. Hak basuh kepala pun tak sah dah. Melalui anggota yang basuh pada tangan pada anggota itu pun tak sah dah bagi mazhab lain. Jadi kita ikut cara kita lah. Kalau nak ikut juga kena mengaji semua. Bukan hanya menyempurnakan hak wuduk ikut hak sunnah Nabi, bukan ikut yang hak mazhab Imam Syafi'i, termasuk juga hak sembahyang juga kita kena ikut. Termasuk hak kita sembahyang tu Allahu Akbar, kita itu rukun. Lepas takbir intiqalat juga bagi Imam Ahmad rukun juga, wajib juga tu. Allahu Akbar, sami Allah. Salam kedua juga adalah wajib bagi mereka. Jenuh tak kita? Kalau kita memang tak sah belakang kena sembahyang lain kita ni. Tapi kita ikut mazhab Imam Syafi'i, kita buat hak rukun, dan kita tak lupa pula kita melaksanakan hak sunat-sunat. Hak sunat-sunat. Selalunya kita buatlah sunat ni Allahu Akbar, sami Allah. Kita baca subhana rabbiyal azim. Kita buat tu, hak tu termasuk dalam sunat. Baik. Dia kata membasuh tangan hingga ke siku. Hak dapat hak pahalanya daripada ujung jari hingga ke siku. Wamsa disebut dengan di sini dia kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu hingga ke siku, bermula daripada hujung kuku sehingga daripada siku. Itu hak sunat. Kata kita mula daripada atas sampai ke siku. Habis kalau kita basuh kot tu, sah wuduk kita. Cuma tak dapat pahala
sunnah. Habis ustaz tak jadi ayat mustakmal kan ustaz, kita mula kot tu kan kena lengan dulu. Kadang orang tanya ustaz, kalau basuh macam tu tak sah lah ustaz. Kan kena lengan, lepas tu baru kena anggota tangan wuduk. Kan ayat tu bukan jadi ayat mustakmal ni. Kita kena faham juga ayat mustakmal tu apa dia. Kita kena tahu apa dia tu ayat mustakmal. Ayat mustakmal ni dua saja, lebihan daripada mengangkat hadas kecil, lebihan daripada mengangkat hadas besar. Hak lebihan tu jadi ayat mustakmal. Hak ni kita basuh lengan tu bukan kita mengangkat hadas wuduk. Kecuali contohlah, kecuali kalau kita sebut dah sebelum ni kita menggunakan ayat yang kurang daripada 2 kolah. Kalau dipaik kita tak ada masalah buat macam tu tak tapi tak dapat pahala sunnah. Jadi yang masalahnya takut-takut kita menggunakan ayat yang kurang daripada 2 kolah. Sebagai contoh kita sebut dulu ni, kalau hak muka, kita ambil muka tu kita basuh di luar, basuh di luar. Ketika kita celuk tangan mustakmal dah, bukan yang mustakmal lagi. Sebab apa? Kita basuh muka, bukan basuh tangan. Yang jadi masalahnya ketika kita basuh tangan. Ketika kita basuh tangan celuk tu, yang tu hak lebihan tu jadi mustakmal. Macam mana kita nak elak ni? Nanti kita akan sebut esok ni. Kita niat tangan kita sebagai penyebok. Niat tangan sebelum celuk tu, niat tangan kita tu sebagai penyebok. Hak jatuh pun tak dikira. Kita lah hak mustakmal ni, hak kita mustakmal ni Imam Syafi'i, hak imam lain tak apa. Macam kita bersuci lah, guna ayat mutlak, hak imam lain ayat teh pun boleh. Nak cuci ayat kopi pun boleh, hak imam lain. Hak kita Imam Syafi'i ni, kita duk kira ni. Hak tu yang kita kena jaga ayat yang kurang daripada Allah. Cuma yang hak ni jarang berlaku lah. Kalau kita guna hak botol pun selalunya kita corak di luar, dia tak masuk dalam balik. Maksud tu ayat tu masuk balik dalam bekas. Yang ayat tu kurang daripada 2 kolah tu baru jadi ayat mustakmal. 2 saja kita ingat. Contohnya anak kita mandi dalam besen tu, ayat tu dia mustakmal tak? Tak, walaupun kurang 2 kolah, balik-balik nak kita tengok anak kita duduk menyelam dalam besen tu. Jadi mustakmal tak? Tak, mana mustakmal? Kecuali anak kita buang najis lah, jadi ayat mutanajis lah. Itu sajalah, ayat tak jadi mustakmal. Mustakmal ialah lebihan daripada kita mengangkat hadas kecil dan juga lebihan jatuh dalam bekas tu. Dan ayat tu pula kurang daripada 2 kolah. Kalau kolah kita, kolah kita tak jadi mustakmal lah, jatuh banyak mana pun tak apa. Berapa orang dah wuduk tu, dalam kolah kita tu jatuh banyak mana pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia lebih daripada 2 kolah. Baik. Membasuh bermula daripada hujung kuku sehinggalah kepada hujung kuku sehinggalah sampai ke siku ni. Hak inilah hak masalahnya. Hak tentang basuh wuduk ni, tentang anggota wuduk ni, hak fardu wuduk yang paling bahaya sekali ialah tangan dan kaki. Yang ni paling bahaya. Kalau basuh muka, maksudnya hak sepadan muka kita sebut dulu ni, atas pak tumbuh rambut sehingga bawah dagu, telinga. Cuma hak basuh muka kita sebut dulu ni, cuma orang perempuan dah kena jaga sikit. Ataupun orang yang simpan rambut panjang. Orang lelaki ada simpan rambut panjang dah. Kadang-kadang ni hak sekber ni terlalu lebih. Dia ambil sekber ni, dia buh di belakang telinganya. Ketika dia basuh, hanya kena pada pangkal rambut. Yang hak belakang ni tak kena, maka tidak sah wuduknya. Sebab apa? Sebab sekber ni lepas daripada telinga jumpa sekber ni. Sekber ni termasuk dalam anggota bahagian muka. Sekber termasuk dalam bahagian muka. Apabila masuk bahagian muka, tak boleh kita nak elak walaupun dengan selai rambut. Ini selalunya hak muka ni masalahnya orang perempuan lah. Tetapi hak tangan dan juga hak kaki ni dua-dua kena jaga. Sebab apa? Sebab di tangan dan juga di kuku ada apa? Di tangan dan di kaki ada kuku. Ini selalu saya duk sebut di mana-mana pun saya duk sebut, jagalah kuku kita. Potonglah kuku kita sehingga nampak isi. Tengok macam ni isi duk di atas, kuku duk di bawah.
Isi duk di atas, kuku duk di bawah. Maksudnya apa? Bila isi duk atas, maksudnya apa? Tidak ada rongga-rongga. Tapi kalau kuku duk di atas, isi duk di bawah, di sana ada rongga-rongga. Maka rongga-rongga tu juga mesti kena masuk air. Mesti meratakan air ke dalam kuku tu. Kalaulah kuku kita tu ada benda-benda yang menghalang seperti mana? Seperti tanah dan sebagainya. Kadang-kadang kalau tanah hingga sikit, kadang-kadang najis pun ada. Tanpa kita sedar, kita lepas sembahyang, selalu saya duk sebut, kita lepas sembahyang, kita doa, angkat tangan. Mula-mula kita tak perasan sangatlah, kita angkat tinggi. Lama-lama tangan kita turun sampai kita letak atas mulut kita. Ketika tu kita akan tahu rasa, buat bau tangan aku. Tengok tangan belah kiri kita, tengok ada, nampak macam kuning-kuning. Tengok ada najis di dalam kuku kita. Bukan hanya wuduk kita tak sah, termasuk juga keadaan badan kita tu ada najis. Tu kita termasuk dalam menyucikan najis pada badan, pada pakaian dan juga tempat yang kita letakkan anggota kita ketika sembahyang kena suci. Kalau tidak sah sembahyang kita sebab dia termasuk dalam syarat sah sembahyang. Ni kita nak kena jagalah hak kuku. Jadi yang nak mudah-mudah sikit ialah kita potonglah kuku kita. Potong kuku bukan berat pun. Beli yang mahal, selalu saya duk sebut, beli kat kuku yang hak mahal tu. Jangan beli hak kecil tu. Sebab apa? Kalau hak kecil ni untuk budak-budak boleh lah. Tapi hak kita ni, hak bapak budak, hak tuan budak ni dah tebal dah. Dah tebal dah. Maka kita terpaksa guna kepit kuku yang tebal, yang besar tu. Bila kita potong pun maksudnya tak patah lah kat kuku tu. Tapi kalau kita guna hak besar tu, kita potong bunyi pun sedap sikit. Gedegung bunyi. Tebal sangat dah kuku kita tu. Jadi kita potong bagi rapat. Supaya apa? Supaya air masuk ke dalam celah-celah kuku. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan basuhlah tangan-tangan kamu hingga ke siku, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu hingga ke siku, itulah sempadan wuduk. Hak tentang hak basuh tangan itulah sempadan. Bermula daripada hujung jari sampai ke siku, itulah sempadannya. Cuma kita nak basuh, kita akan basuh sehingga ke lengan kita, nak dapat pahala sunnah. Basuh hingga ke lengan ni sampai atas tak apa. Sebab kita sebut dah dulu ni, di akhirat besok ni, kesan daripada basuhan wuduk akan berseri-seri, akan bercahaya. Nabi akan kenal umat-umatnya daripada kesan basuh wuduk. Jadi kita basuh lebih lah. Kalau muka bagi lebih, tangan bagi lebih, kaki lah bagi lebih, sapu kepala, kita sapu sekalian kepala kita. Esok di akhirat besok bercahaya. Baik. Siku adalah termasuk di antara anggota yang mesti dibasuh. Selalunya kalau kita pakai celuk-celuk macam tu saja dipaik ke, kadang-kadang di depan kena, di belakang siku tak kena. Selalu kita buat program camp salat, panggil anak-anak kita, suruh dia beruduk. Jangan kita ajak lagi, suruh dia beruduk. Bukan darjah 1, darjah 2 tingkatan 5 tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Suruh mereka berwuduk. Selalunya kebiasaannya kita akan jumpa 10 orang, seorang 2 orang tidak akan tak basah bahagian belakang siku, tak basah bahagian tumit. Dia pakai macam tu saja dia basuh. Dia basuh macam tu ataupun dia gosok macam tu, dia tak sampai ke belakang siku ni. Siku juga termasuk dalam anggota wuduk yang kita kena basuh. Tak boleh terhalang walaupun sebahagian yang paling kecil. Walaupun dengan surat bulu roma tangan ni tak kena, maka tak sah. Tak boleh terhalang dengan ada cat ke ada gam, tak boleh nak halang. Maksudnya kena meratai semua anggota yang kita kena basuh ni. Kalau kata bermula daripada hujung kuku sampailah ke siku, kita kena bagi kena. Jangan kita tak bagi kena. Dia kata termasuk dalam bahagian siku adalah termasuk anggota yang mesti dibasuh. Perkara tersebut telah disebut dalam suatu hadis riwayat daripada Abu Hurairah yang diriwayat oleh
Abu Hurairah. Riwayat daripada Muslim, Abu Hurairah annahu tawaddau fa ghasala wajhahu fa asbagha al-wudu summa ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil adud summa yadahu al-yusra hatta asra'a fil adud summa masaha ra'sahu summa ghasala rijlahu al-yumna hatta asra'a fis saq summa ghasala rijlahu yusra hatta asra fis saq summa qala hadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ini Abu Hurairah riwayat, macam inilah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Macam inilah Abu Hurairah kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk macam inilah. Annahu, dan dia berwuduk, tawaddau fa ghasala wajahu, dia telah berwuduk dengan membasuh mukanya, lalu dia menyempurnakan wuduknya. Lalu dia menyempurnakan wuduk, iaitu membasuh ni bahagian muka, basuh dengan sempurna. Kita sebut sebelum ni, bermula daripada tempat tumbuh rambut sehingga ke bawah dagu, telinga dia menyempurnakan semua, basuh bagi sempurna. Sempurna ni maksudnya kita basuh bagi lebih lah, jangan kita basuh ngam-ngam, basuh bagi lebih. Kemudian dia basuh. Tu dalam hadis ni dia ada summa. Apa dia makna summa? Kemudian. Tu kita bagi kita Imam Syafi'i, hak summa tu dia ambil, tu disebut dengan tertib. Tertib itu termasuk dalam fardu wudu. Kan dia ada summa, kemudian lepas basuh muka, kemudian lepas basuh tangan, kemudian lepas sapu kepala, kemudian dia ada summa tu maknanya kena ikut peraturan tu, disebut dengan tertib. Tu bagi kita Imam Syafi'i, tertib itu termasuk dalam fardu wudu. Tak boleh kita nak ubah-ubah. Tak boleh kita nak ubah-ubah hak telah ditetapkan, hak riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membasuh tangan hingga ke bahagian yang atas siku. Ni kata hak sunnah Nabi ni. Siku, atas siku. Sehingga mana? Kalau atas siku sampai ke lengan kita. Siku, atas siku. Jadi sampai ke lengan. Kemudian tangan kiri hingga bahagian atas siku. Lepas tangan kanan, tangan kiri. Hingga juga atas daripada siku. Kemudian ia menyapu kepalanya. Kemudian dia membasuh kaki kanan hingga ke betis. Ini juga samalah. Dia basuh kaki. Hakikatnya kalau fardu wuduk hanya 2 buku lali saja. Tetapi Nabi basuh wuduk, basuh kaki hingga ke betis, maksudnya lebih menyempurnakan. Kemudian dia basuh kaki kirinya hingga ke betis. Kemudian dia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Macam itulah aku lihat Nabi berwuduk. Kita pun samalah, basuh muka menyempurnakan basuh tu, basuh tangan menyempurnakan basuh tangan, bagi sampai sempurna. Tak perlu kita kalut-kalut. Sebab apa? Kita nak basuh bagi elok-elok. Sebab sebentar saat lagi ni kita nak berhadap dengan siapa? Nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat bagi sempurna. Tu kalau kita nak semayang sempurna, wuduk pun kita kena sempurna. Tapi kalau wuduk tak sempurna, semayang sempurna macam mana pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab wuduk itu, bersuci itu termasuk dalam syarat sah. Dia bukan rukun semayang. Dia bukan masuk rukun semayang. Wuduk ni dia hak benda yang disebut dengan muqaddimah, sebelum kita nak semayang tu. Dia bukan semayang lagi ni. Dia sebelum nak semayang, kita kena menyempurnakan wuduk kita. Bagi sempurna. Sebab sempurna apa? Sebab saat lagi kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Selalu saya duk baca di mana-mana pun ayat ni, Allah Subhanahu wa taala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amali
faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Kita duk rasa sembahyang kita bagus dah, ibadat kita bagus dah, tapi balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata umpama debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hak kita duk mengaji ni alhamdulillah lah. Hak duk mengaji ni, hak sebelum ni kalau kita buat salah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita duk belajar. Kita duk mengaji, kita duk belajar, jumpa. Tu kita makin mengaji bukan dalam keadaan kita rasa bangga diri dah. Makin mengaji kita rasa kita tak tahu. Makin mengaji kita rasa macam kita tahu, baru tahu. Makin mengaji tu kata Imam Syafi'i, makin aku tambah ilmu makin aku rasa hinanya diri aku ni. Tu tara Imam Syafi'i. Ni tara kita tak tahu tuan-tuan. Kadang tak mengaji pun duk belagak dah, tak mengaji tuan-tuan. Habis-habis semayang tak nampak dah muka. Tapi bukan sinilah cerita dah. Cerita di Afrika tu. Lepas semayang dia hanya ibadat sahaja. Tu dalam keadaan kita nak tuan-tuan, kalau kita nak atok, nak sampai pada tahap yang kita sebut sebelum ni tahap takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada peringkat-peringkatnya. Yang pertama membersihkan diri daripada sifat-sifat syirik. Itu yang utama dulu. Semayang ni hak nombor 2, nombor 3, nombor 4 ibadat kepada ni. Yang pertama ni membersihkan diri daripada sifat-sifat mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakukan apa-apa aku boleh main ni aku ni aku tak ada tak boleh buat aku kita mengakukan. Maksudnya apa? Kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan sesuatu. Yang kedua, tahap yang kedua iaitu taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah buat dosa-dosa yang kita buat ni, makin lama kita buat dosa, makin gelap hati kita, menyebabkan kita jauh daripada Allah. Yang ketiga baru kita buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyang, dengan puasa, dengan mengaji. Lepas yang keempat ialah menyempurnakan ibadat-ibadat yang kita buat tu dengan amalan-amalan yang sunat. Kalau sembahyang sunat. Kalau puasa sunat. Kalau zakat dengan sedekah. Kalau haji dengan umrah. Melakukan amalan-amalan sunat. Dia ada peringkat-peringkat. Bukan hanya kita buat ibadat semata-mata ibadat, tanpa kita belajar, tanpa kita mengetahui. Sebab apa? Kita tak mau, tetapi tentang berkait tentang bab syariat ni, bab hukum-hukum ni, peringkat pertama tak apa lagi kita taklid. Pada hakikat juga lah kita duk belajar pun, kita memang duk taklid pun kepada imam-imam kita. Sebab kita ni bukan mujtahid kita ni. Hak berkait dengan hak syariat, hukum hakam ni kita taklid. Sebab apa? Kita bukan mujtahid. Kita bertaklid kepada imam-imam kita, terutama imam kita hak kita taklid Imam Syafi'i. Kita taklid. Berbeza dengan hak berkait tentang bab hukum tauhid, mengesahkan Allah Taala, yang tu tak boleh taklid. Yang tu tak boleh taklid, tak sah kita taklid. Itu dalam keadaan apa? Itu nak kena yakin sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak berkait tentang syariat ni memang kita taklid. Pada masa sama hak kita taklid tu berdalil ada dalilnya. Imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi dan imam-imam terkemudian Manawi ni, maksudnya depa tu buat turun. Bawa daripada hak ulama-ulama dulu, termasuk sahabat, sampailah ulama-ulama salam, termasuklah ulama imam kita Imam Syafi'i ni, buat main ni hak benda-benda ni. Contoh kita kata, kadang-kadang kata Imam Syafi'i tak Imam Syafi'i ni dia kata dalam tak jumpa ke hadis Nabi. Yang mana hak kadang-kadang jumpa dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni dia kemudian sahaja berbanding dengan Imam Syafi'i nu 150 Hijrah. Dia termasuk dalam golongan salah awal lagi Imam Bukhari ni. Kemudian Imam Bukhari tengok daripada hadis boleh lebih kurang 7,000 hadis dia. Tapi Imam Syafi'i riwayat kata dia hafal hadis 1 juta hadis. Bayangkan. Tu kadang kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis kan. Dia bukan tak jumpa. Dia jumpa tuan-tuan, kita aja yang kadang-kadang dengar tu kita terpengaruh. Dengar ustaz ni kata, kita dengar orang ni kata terpengaruh.
Dia kata Imam Syafi'i ni tak jumpa hadis ni. Imam Syafi'i lebih jumpa daripada kita jumpa lagi ya. Baik. Kita sambung. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Wajib meratakan basuhan ke semua bulu dan juga kulit. Bagi yang ada bulu, kena bulu. Kalau bulu dia ada 1000 lah kena bagi kena. Tak boleh terhalang walaupun dengan surat bulu dan juga kulit yang hak kita sebut tadi. Bermula daripada hujung jari sehingga kepada siku, tak boleh terhalang walaupun bahagian yang kecil. Kalau terhalang, ada cap ke, ada gam ke, ada benda terhalang, maka wuduk kita tidak sah. Wuduk kita tidak sah. Baik. Dia buat contoh je, sekiranya di bawah kuku. Ini dia sebut ni yang benda yang penting. Sekiranya di bawah kuku terdapat kotoran atau terdapat cincin yang menghalang daripada sampai air, maka wuduknya tidak sah. Di bawah kuku kita ataupun kita pakai cincin, terhalang di bawah cincin kita tak kena air, tu kalau orang yang pakai cincin, goyangkan cincin dia. Goyang-goyang, pusingkan cincin yang dia pakai. Kadang-kadang orang pakai banyak cincin, sampai 10 jari cincin dia pakai. Dia mentang-mentang dia jual cincin, 10 jari dia pakai. Sampai ibu jari pun dia pakai cincin. Ketika berwuduk, dia nak kena goyang, nak kena pusing-pusing cincin tu. Begitu juga di bawah kuku. Tengok, pastikan ayat bagi masuk buah kuku. Itu yang kita sebut tadi ni, potonglah kuku, tak payah simpan lah. Kalau kita simpan menyebabkan semayang kita tak sah, simpan tu pun jadi hukumnya berdosa. Dengan sebab kuku bukan kata wudu. Dengan sebab kuku menyebabkan mandi kita mengangkat hadas besar tak sah. Simpan kuku hukumnya haram. Simpan kuku hukumnya berdosa. Kerana apa? Kerana dengan sebab kuku tadi ni mandi hadas besar kita tak sah. Tambah-tambah kalau wuduk anggota-anggota tertentu sahaja, muka, tangan kanan, tangan kiri, sapu kepala dan kedua kaki. Tetapi kalau mandi wajib, itibari kepada seluruh badan kita. Ini lagi sakan. Itibari kepada seluruh badan kita, tidak terkecuali. Kalau di bawah kuku ada benda yang terhalang, mandi wajib kita tidak sah, wuduk sah tak? Wuduk pun tak sah. Kalau mandi wajib tak sah, wuduk pun tak sah. Kalau mandi wajib tak sah, wuduklah, semayanglah tak sah. Sebab apa mandi wajib tak sah? Kenapa? Kerana di bawah kukunya ada benda yang terhalang. Kalau kata wuduk tak sah, maka kita nak kena jaga potong kuku tu juga. Walaupun hakikatnya potong kuku tu hukumnya sunat, tetapi menyebabkan wuduk kita tak sah, menyebabkan semua mandi wahadah kita tak sah, maka potong tu juga jadi wajib. Macam kita sebutlah, kalau kita kata nak mandi wajib, kalau kita mandi wajib dalam keadaan berdiri sah tak? Mandi wajib dalam keadaan berdiri. Orang lelaki berdiri, orang perempuan lagi sakanlah dia berdiri, mandi wajib sah lah? Tak sah. Maka duduk tu nak bagi buka rongga-rongga, duduk tu jadi wajib. Duduk tu jadi wajib. Kenapa? Kalau kita mandi wajib dalam keadaan berdiri, hak kuasan-kuasan yang berlampik kena tak ya? Tak kena ya. Terutama orang lelaki pun samalah, ada tempat-tempat sulit yang berlampik ketika dia berdiri. Begitu juga orang perempuan ada tempat-tempat sulit yang berlampik ketika berdiri. Ketika dia mandi wajib. Maksudnya apa? Sah tak mandi wajib dia? Tak sah. Maka duduk tu untuk nak bagi ratakan ayat, duduk tu jadi wajib. Kalau tidak sah lah. Mandi wajib dia. Ini pun samalah. Bagi rata semua kena, tidak boleh terhalang walaupun dengan surat bulu. Begitu juga di bawah kuku. Dia kata wajib merata basuhan ke semua bulu dan juga kulit sekiranya di bawah kuku terdapat kotoran. Sebab apa ada kotoran? Sebab kuku kita tu ada rongga. Kan kita simpan, boleh simpan ada rongga tak? Ada rojak, agak rongga. Tapi bila kita pergi kerja saat lagi ni, masuk macam-macam tanah lah dan sebagainya, kotoran. Itulah kita nak kena jaga, kita kena bersihkan sebelum kita berwuduk.
terdapat cincin yang menghalang daripada sampai ayat, maka wuduknya tidak sah. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim, lafaz Muslim daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dia berkata, aku kembali bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah hingga apabila kami sampai di kawasan air. Di suatu jalan tiba-tiba satu kaum yang telah bersegera ketika waktu asar dan mereka telah berwuduk dengan keadaan gopoh. Kemudian kami berhenti di tempat mereka, sedangkan buku lali, mata kaki mereka tidak dibasahi oleh air wuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah, binasalah buku-buku lali disebabkan oleh api neraka. Sempurnakanlah wuduk kamu semua. Ni hak buku lali. Nabi tegur, binasalah, celakalah. Akan menjadi bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi tegur, Nabi kata, sempurnakanlah wuduk kamu. Basuh bagi elok-elok. Kalau aku tangan, basuh bagi elok-elok. Kalau kaki pun samalah. Kena basuh bagi elok, terutamanya bahagian belakang siku, dan kalau juga bahagian belakang buku lali kita. Maka Nabi kata, sempurnakan wuduk kamu. Iman Muslim telah meriwayatkan seorang lelaki telah berwuduk dan meninggalkan satu tempat pada kuku kakinya. Perbuatannya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, kembalilah dan perbaikilah wuduk kamu. Lalu dia kembali menyempurnakan wuduk, kemudian dia sembahyang. Tak apalah, maksudnya apa? Nabi tengok. Cuma kita ni hak Nabi beritahu hak tentang hadis ni, kita kena pakat-pakat beringat. Kita hak main ni insya-Allah dah kita tahu dah. Nu hak di rumah kita, tanggungjawab kita juga, iaitu memberi pendidikan kepada anak isteri kita, kewajipan kita. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Pihak masjid dah lepas dah, depa dah buat kuliah dah, depa panggil dah ustaz mai, depa panggil tok guru mai tempat kita, depa dah ni dah. Maka kita hak mai ni tanggungjawab kita, okey dah, maknanya hak kita mai. Hak rumah kita wuduk sempurna tak? Kita kena pastikan. Panggil anak kita, panggil isteri kita. Kalau ada ramai isteri panggil mai. Tak suruh mereka berwuduk macam mana. Kita kena tengok dia berwuduk. Basuh muka macam mana, basuh tangan macam mana, sapu kepala macam kita wajib, kita kena ajak. Ya tu termasuk dalam nafkah. Kewajipan seorang suami ialah memberi pendidikan kepada anak isteri kita. Kalau kita tak mampu, selalu saya duk sebut, bawa mereka mai. Kadang-kadang kita tak mampu, tak dan. Balik-balik lagi mereka tidur dah. Balik-balik mereka dia tengok drama dan sebagainya. Pakai kita sekali lah tengok drama, tak dan lupa dah. Tu kata ustaz pun belum tentu dia boleh mengajak isterinya di rumah. Yang baru nak start ataupun yang tak start lagi, pakai dah. Maka yang nak mudah-mudah, yang nak senang-senang, bawa mereka main sekali. Pi Jaya boleh, pi sekali boleh, pi Pasar Malam pi sekali boleh. Apa salahnya kita main sekali? Main menuntut ilmu yang menjadi kewajipan bukan hanya orang lelaki sahaja, kewajipan kepada orang perempuan tu. Kalau isi kita nak main mengaji, jangan kita halanglah. Taat kepada Allah, taat Rasul terlebih tinggi daripada taat. Cuma orang perempuan ni sunatlah minta izin dekat suami dia. Kalau suami dia tak mampu nak ajak lah, tapi kalau kita mampu nak ajak isi kita, tak main pun tak apa. Agak-agak mampu dah. Tak mampu kita nak ngajak, tak kita cakap satu, dia cakap 10. Dia pula mengajak kita pula. Mainlah yang ngajak abang lah. Maka kita tak boleh nak ngajak, kita bawa mereka mai. Bayangkan malam ni kita ada 50 orang, campur bini kita 50 orang, campur anak kita 50 orang. Tu kalau tuan-tuan nikah seorang. Kalau tuan-tuan nikah 4 orang, berapa orang dah? 200 dah bini kita malam ni. Penuh tuan-tuan masjid kita malam ni. Jadi kita buat main balik tidur lena dah. Balik nak tengok drama pun tak apa dah, lega dah malam ni. Lepas dah bak wuduk. Bukan hak saya ni. Hak mana ustaz mana main pun sama jugalah tuan-tuan.
Samalah amal kita. Bukan lama pun, mai lebih kurang sejam kita buat majum yang abang nak bawa yang mai masjid, nak mai surau. Sejam sahaja kita mai duduk dalam rumah Allah, mai duduk dalam taman-taman syurga. Je bawa depa mai. Baru seronok tuan-tuan. Baik sikit. Sini berhenti masuk atau berhenti Kau sambung lagi. Berhenti. Berhenti berapa minit masuk Masuk dah. Oh. Ni ada bunyi-bunyi menyengat bunyi-nyengat kali tu bunyi sana. Habis sikit-sikit Kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa tidak sah wudu apabila anggota yang wajib dibasuh tidak dibasuh walaupun satu bahagian yang paling kecil. Walaupun bahagian paling kecil tak kena maka tak sah lah. Hari ni pun di Kedah tiga kes tapi walaupun kita dah kurang, kita kena jaga jugalah. Kena jaga. Yang banyaklah Sabah dengan Selangor banyak. Kita kena jaga ikut SOP. InsyaAllah kalau kita jaga ni maksudnya kita dapat kawan lah. Kita akan pakai kawan dengan kita pakai dengan penjarakan. Tapi penjarakan ni insyaAllah lah. Kalau mengaji ni lama dah kita berjarak dah sebelum Covid jarak dah. Memang kita jarak dah. Sembayang pun patutnya sembayang ni kena ramai tuan-tuan. Patutnya dibuat jarak 1 meter, patutnya penuh sampai luar ni. Patut Allah uji kita ni ramai ni rumah Allah ni tapi duk orang sama juga. Nampak macam kurang sikit, nampak makin kurang lagi. Patutnya Allah uji ni makin Allah uji makin dekat kita dengan rumah Allah Taala. Jadi kita berhenti tentu dan insya-Allah kita akan sambung. Maksudnya malam ni satu ya kita sambung esok ni yang keempat. Yang keempat ialah menyapu sebahagian daripada kepala walaupun selai rambut bagi Imam Syafi'i lah. Kita sebut ni Imam Syafi'i tak apa lah, ini selamat dah. Kena selai pun tak apa dah. Imam Hanafi 1/4. Imam Ahmad seluruh kepala. Tapi kita Imam Syafi'i ni sunat. Sunat kita buat juga walaupun kita sunat sapu sekalian kepala. Walaupun kita surat pun tak apa dah. Imam Hanafi 1/4. InsyaAllah kita di Malaysia ni ikut Imam Hanafi 1/4 kita sapu di ubun tu 1/4. Tapi Imam Syafi'i selai pun sah dah. Tapi bagi Imam lain ada menyapu sekalian kepala, kita itu sunat. Itu pun kita jangan tinggallah, kita buat. Walaupun hak lima lain hak rukun kita sunat kita buat juga. InsyaAllah kita akan hurai nanti yang keempat. Wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.